Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera kepada semua tuan-tuan dan puan-puan ke sembang-sembang ASMB pada hari ini. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang ASMB pada pagi ini. Saya Abdul Aziz Abdul Manaf adalah moderator anda. Okey, sebelum kita bermula, sedikit maklumat berkaitan program kita pada pagi ini. Yang pertama, sekiranya terdapat sebarang persoalan berkenaan dengan hibah, amanah dan pengisytiharan amanah atau ringkasnya HAPA, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghantar soalan tuan-tuan dan puan-puan di ruangan chat. Dan insya-Allah soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan tu kita akan kemukakan dan insya-Allah kita akan jawablah, ya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan juga layak untuk menerima e-sijil pernyataan pada penghujung sesi dengan melengkapkan maklum balas serta maklumat yang diminta melalui QR code yang akan kita paparkan pada akhir sesi nanti. Okey, topik hari ini iaitu berkisar tentang persoalan dan isu-isu berkaitan dengan perkhidmatan pewarisan ASNB iaitu hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Okey, bersama dengan saya pada pagi ini adalah Puan Siti Norilah Samsul Bahari, Naib Presiden Jabatan Unit Holder Communication and Financial Education, Amanah Saham Nasional Berhad Ibu Pejabat. Apa khabar Puan Nori? Khabar baik Aziz. Ya, sihat ceria nampak hari ni. Alhamdulillah. Ya. Okey, boleh Puan Nori cerita sedikit pengalaman Puan Nori, latar belakang sedikit macam mana supaya peserta kita lebih mengenalilah. Okey, kerjaya saya bermula di PNB sejak tahun 2006. Sebelum tu saya berkhidmat di dua buah bank RHB dan juga CIMB, dan pada 2006 saya ditugaskan untuk meneraju Jabatan Perkhidmatan Pelanggan dan juga perkhidmatan ejen-ejen dia menyelia ejen-ejen ASNB. Dan pada 2015 saya telah ditukarkan ke bahagian pemasaran dan juga financial literacy, literasi kewangan, dan memang minat saya lah bercakap pasal produk-produk ASNB dan juga perkhidmatan. So walaupun kita tahu kan sebab produk-produk ASNB ni seperti ASB sangat unik, ya, tidak ada dalam dunia ni dalam bentuk unit amanah yang bagi tetap. So saya rasa di situlah timbul minat saya dan bermulalah minat ataupun passion untuk mengajak ramai lagi rakyat Malaysia, terutamanya pelabur-pelabur di luar sana, untuk untuk mulakan simpanan pelaburan supaya kita akan bersedia apabila berlakunya apa-apa krisis seperti sekarang ni. Bila berlaku krisis sekarang ni, Aziz, kita tengok bukan sahaja dari segi krisis kesihatan, bila ada apa-apa krisis, kita tidak boleh lari dari krisis keuangan. So di situlah pentingnya pelaburan, di situlah pentingnya penabungan supaya kita bersedia menghadapi apa-apa krisis yang akan berlaku. Dan saya percaya produk seperti ASB di PNB ini boleh membantu anda jika anda mulakan pelaburan dengan seawal mungkin, ya. So itu nanti kita bicara itu dalam sembang-sembang yang lain. Hari ini kita bicara pasal hibah amanah dan perkhidmatan pewarisan ASNB. Okey, terima kasih Puan Nori, ya. Itu dia penerangan sedikit, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu dah. Puan Nori orang yang orang kata memang well known dengan perancangan kewangan tentang ni. Topik hari ini Puan Nori, ya, kita akan cerita berkenaan dengan kematian. Kita akan cerita juga pasal pusaka dan hibah amanah,
Okey Puan Nuri, Okey. sekarang ni kita pergi kepada soalan yang pertama lah. Sekarang kita tengok Puan Nuri, apabila seseorang tu meninggal, biasanya harta-hartanya itu akan dibekukan, betul? Dan dikatakan dia tu menjadi harta pusaka. Dan sekarang ini pun banyak kes lah kita dengar, ada yang adik-adik beradik bergaduh, ada yang mak mentua dengan menantu bergaduh, dan ada juga yang sampai berbunuhan. Ada yang kena tetap sebab bergaduh berkenaan dengan harta pusaka, Puan Nuri. Okey, so sekarang Puan Nuri boleh tak terangkan sedikitlah kenapa pentingnya kita merancang harta pusaka kita semasa hidup, Puan Nuri? Silakan. Okey, para hadirin sekalian, sebenarnya dalam perancangan perkhidmatan pusaka atau merancang harta pusaka ni, kita perlu buatlah sebelum kita meninggal, kerana untuk mengelakkan pergaduhan. Kita nak yang penting sekali, saya rasa kita kena rancang supaya harta kita ni senang dibahagikan kepada orang yang kita sayang dan kita tidak menyusahkan mereka. Kita ambil sajalah contoh sekarang, kita tak pernah terfikir berlakunya pandemik seperti COVID ni. Saya selalu kata, dulu kita kata nyawa di hujung tanduk dan sebagainya, nyawa dan ni, tapi sekarang ni saya rasa nyawa kita macam tak tahu bila kita boleh, COVID ni boleh berlaku, dan kematian boleh berlaku bila sahaja. So sebab bila berlaku macam ni dan secara mengejut, adakah kita bersedia? Sebabnya waris yang kita tinggalkan, seperti kalau kita, anak-anak kita masih muda, anak-anak kita masih kecil, dan yang menyedihkan jika orang yang meninggal tu adalah orang yang orang kata breadwinner, yang mencari yang menjadi punca pendapatan. So mereka perlukan, sebenarnya mereka perlukan wang tunai sebelum harta-harta lain. Mereka perlukan wang tunai untuk meneruskan kehidupan. Anak-anak nak sekolah, rumah nak bayar sewa, rumah nak bayar pinjaman, kereta kena bayar, makan minum. So kita kena bersedia untuk menghadapi kematian supaya waris kita bila berlaku kematian boleh meneruskan kehidupan mereka dengan bila kita dah sediakan keuangan pusaka kita supaya senang mereka dapat menggunakannya. Dan kita pun tak nak juga harta kita dibekukan, sebab sekarang ni dah 60 bilion harta dibekukan kerana dia tidak diuruskan, kita tak buat kita tidak buat perancangan sebelum kita meninggal. Kita selalu sebenarnya pada saya macam kita kata tak apa, bila meninggal kita ikut faraid. Sebenarnya faraid tu adalah jalan terakhir jika tidak ada perancangan sebelumnya. Kita boleh buat hibah, kita boleh buat wasiat, kita dah boleh buat macam-macam sebelum meninggal. Sebab itulah dan bila kita biarkan harta kita macam tu saja, tak buat apa-apa, ia mungkin mengambil masa yang lama, untuk membuat tuntutan. Apatah lagi jika harta yang kita tinggalkan tu dia telah berlapis-lapis. Kita berlapis-lapis, banyak nama dalam tu dan sebagainya. So sebab itulah sangat penting, walaupun kita memang orang tak suka, kalau kita kata kalau buat macam ni, macam nak suruh saya mati cepat ke kan? Tapi sebenarnya bukan. Kita kena merancang supaya harta dan orang yang kita tinggalkan tu boleh meneruskan kehidupan mereka. Tu sangat penting buat ni, macam Aziz cakap tadi, pergaduhan, perebutan dan sebagainya. Bila berebut, akhirnya semua tak dapat. Betul Puan Nuri, yes. So itulah pentingnya merancang kita punya kewangan. Jika kita tiba-tiba mati ke, benda ni telah diatur, cantik aja, senang, mudah. Maknanya tak adalah kita bila kata kita meninggal, kita dah di bawah, tak senang, anak beranak semua bergaduh.
bergebut saya harta tu. Ya, saya nak berkongsi masa saya bekerja di bank, salah satu seorang kaki tangan bank tu masa saya bekerja di bank, bila kawan saya ni lelaki, dia meninggal dan isterinya tak bekerja, anak dia kecil lagi. Lepas tu yang sedihnya bila dulu kita tidak peka, kita tidak tahu bagaimana nak buat. So bila berlaku kematian, sangat sedih kerana mereka tidak ada akses kepada wang tunai dan sebagainya, dan akhirnya semua anak beranak sebab tak ada wang yang senang, yang dalam tangan yang boleh dikeluarkan ataupun yang boleh dituntut dengan cepat, semua anak beranak tu terpaksa pindah ke kampung kerana tidak ada wang tunai untuk bayar rumah tu, dan rumah tu pula saya difahamkan tidak ada insurans. Bila tak ada insurans, mereka bank akan ambil balik lah bila tak boleh bayar. So ini akan menyulitkan lah kalau kita tidak menguruskan kita punya harta sebelum kita meninggal. Tu saya nak berkongsi lah. Terima kasih di atas perkongsian tu. Memang betul, memang true story. Okey, Puan Nuri, okey, bila kita sebut tadi harta pusaka, kita tengok adalah rumah, tanah, ladang, kebun, ada pelaburan emas, duit simpanan kat bank, dan termasuklah sekali kita tengok KWSP dan juga duit-duit di dalam unit amanah ASNB, seperti ASB, ASW apa semua kan. Okey. So bila berlaku kematian kepada seorang pelabur, contoh dia melabur dekat dalam unit amanah ASNB, contoh melabur ASB, kan, kita sebenarnya sebelum ni kita dengar lah orang kata kalau meninggal semua kena terus pergi ke amanah raya. So adakah benda tu betul atau macam mana, Puan Nuri? Boleh terangkan sekiranya seseorang pelabur ASB tu meninggal dunia, apa first yang dia kena buat? Okey. Dalam pelaburan di ASNB, kita ada lebih kurang 14 juta pelabur, ya, pemegang akaun. Untuk pengetahuan semua, anda tidak perlu tak perlu mencari pihak ketiga seperti amanah raya untuk membuat tuntutan, ya. Mereka siapa-siapa pelabur di unit amanah ASNB ni hanya perlu datang, ya, ke mana-mana cawangan ASNB ataupun memberitahu kematian di ejen-ejen dan tuntutan dibuat di pejabat ASNB. Cara dia untuk menuntut ni, bila anda datang, kita akan periksa, kita akan tengok dalam sistem sama ada berapa jumlah pelaburan anda kesemuanya. Sekiranya pelaburan anda semua produk dalam unit amanah ASNB ni 10,000 ke bawah, tuntutan boleh dibuat oleh waris, ya. Waris tu kita naklah buktikan yang mereka adalah waris yang betul, macam anak, isteri dan ibu bapa dan sebagainya. Dan ini tidak perlu, ya, mereka tidak perlu mendapatkan dokumen-dokumen lain seperti surat kuasa dan sebagainya. Pihak ASNB boleh melepaskan pelaburan si mati kepada waris setelah mereka mengisi borang-borang yang perlu. Tetapi sekiranya jumlah pelaburan mereka melebihi 10,000, maknanya 10,000 ke atas, mereka perlulah waris perlulah mendapatkan surat kuasa, ya, surat kuasa untuk menuntut pelaburan mereka di Amanah Saham Nasional di dalam ASB, sebab banyaknya ASB kan. So mereka kenalah mendapatkan surat kuasa. Ini semua terpakai sama ada mereka pelabur Islam atau pelabur bukan Islam. Inilah caranya, mereka cuma perlu datang ke mana-mana pejabat ASNB. Tidak perlu pergi ke tidak perlu pergi ke mana-mana tempat untuk mewakilkan syarikat itu untuk menuntut, ya. So mereka terus datang ke pejabat ASNB. Tapi bezanya ingat, kalau 10,000 ke atas
kena ada surat kuasa. Dan ini akan mengambil masa kerana untuk mendapatkan surat kuasa, mereka bukan sahaja memberi surat kuasa untuk keluarkan keluarkan duit di ESB, sebab surat kuasa ini akan merangkumi semua harta pusaka termasuk tanah dan sebagainya. Tetapi perlu diingatkan, bila kita perlu mendapatkan surat kuasa, sekiranya ada salah satu harta pusaka yang agak bermasalah, ia akan mengambil masa yang lama, dan selagi surat kuasa tak keluar, duit di ASB itu tidak boleh dikeluarkan. Itu bezanya. Kalau bawah 10,000 agak mudah, tapi lepas melebihi 10,000 agak rumit sikit lah, dan memakan masa yang agak lebih sikit. Okey, terima kasih Puan Siti. Maknanya kalau tu saya boleh rangkumkan dekat sini, kalau bawahnya ke duitnya 10,000, ya, maknanya pergi pejabat ASNB saja. Ya. Orang waris dah cukup ya Puan Nuri ya? Ya. Okey, kalau atas 10,000 barulah dia pergi ke Amanah Raya, lepas tu Amanah Raya dia suruh pergi bicara kuasa lah dekat pejabat tanah daerah dan lain-lain, dapat surat kuasa baru boleh pergi pejabat ASNB. Dia tak perlu pergi ke Amanah Raya untuk dapatkan surat kuasa tu. Mereka boleh terus pergi ke, kalau dia ada si mati tu, kalau dia ada tanah, ada rumah, harta macam tu, mereka boleh mendapatkan surat kuasa melalui pejabat tanah. Mereka tidak perlu pergi ke Amanah Raya untuk appoint Amanah Raya untuk mendapatkan surat kuasa. Mereka boleh buat sendiri. Ya, buat sendiri, baru datang ke pejabat ASNB setelah mendapat surat kuasa. Kalau pergi pejabat tanah tu, apa yang saya faham, pejabat tanah tu dia murah lah sikit dia punya tu, Puan Nuri ya? Tidak perlu pergi ke Amanah Raya atau syarikat-syarikat lain untuk mendapatkan surat kuasa. Pergi terus, boleh uruskan sendiri. Ya. Alright. Okey, jelas. Maknanya kena pergi pejabat tanah dan uruskan semua. Okey Puan Nuri sekarang ni pertanyaan saya nak sikit. Okey. Kita tengok kalau KWSP atau tabung haji, kita tengok selalunya kalau seseorang yang penyimpan di tabung haji dan KWSP, dia ada orang kata sistem penama. Kita boleh namakan, boleh nominate kan. Tapi dengan di unit amanah ASNB ni tak ada. Boleh Puan Nuri terangkan kenapa di ASNB ni tidak boleh kita buat penama? Okey, bezanya saya macam di KWSP atau mana-mana institusi keuangan yang menyediakan sistem penama ni, kita hendaklah ingat ya bahawa penama ini adalah sebagai orang yang diberi kuasa untuk mengeluarkan wang si mati. Walau bagaimanapun, sebagai penama, dia perlulah menjadi tanggungjawab penama untuk mengagihkan harta pusaka duit si mati ini mengikut faraid. Dia cuma menyenangkan dan untuk mengeluarkan. Mereka adalah orang yang dibenarkan untuk membuat tuntutan untuk keluarkan duit ni, dan mereka perlu agihkan duit yang mereka keluarkan mengikut faraid. Itu bukan hak mereka. Tu yang kadang-kadang ramai orang ingat, nama saya penama KWSP, saya punya. Sebenarnya bukan. Mereka adalah orang kata pentadbir, dia boleh keluarkan. Itu lain. Sebab itu di ASNB ni kita tidak menggunakan penama. Kita adakan kita hibah amanah ya. Nanti kita akan cakap lagi lebih. Kita tidak menggunakan penama, kita ada perkhidmatan pewarisan yang pelabur yang menamakannya, dia perlu orang yang dinamakan tu akan dapat. So kita hendak elak perkara-perkara seperti penama yang dah keluarkan duit tidak memberi kepada waris yang berhak. Itu bezanya. Okey. Alright. Itu beza dia Puan Nuri ya. Maknanya kalau di kata lain, kalau yang dekat
tabung haji dapat kedua SP itu sebagai pentadbir lah ya. Ya, Dia kalau pentadbir. maknanya dia makan tu maknanya dia makan harta ni lah, harta Pusaka. pusaka Yang bahaya tu kan. bahaya. Kan. Ya. Okey. Kesianlah Puan Nuri, kepada okey. waris. Kesian kepada waris kalau mereka tak dapat kan. Makan harta anak yatim ni pernah disebut juga ya. Kan. Besar dosanya. Okey Puan Nuri. Sekarang ni Puan Nuri tadi ada sebut kalau di dalam unit amanah ASNB kalau dia ada lebih daripada 10,000 ke atas ya. Memang ada rumit sedikit lah. Dia punya kerja nak kena buat lah kan. Okey, ada tak cara lain yang ASNB sediakan untuk memudahkan pelabur-pelabur ASNB dalam menguruskan harta ataupun duit-duit ASP ni tadi Puan Nuri? Ya, sejak saya ingat lagi ya, masa kita sebelum kita tak ada penama, ramai pelabur tanya kenapa kita tidak ada penama. PNB mengambil masa yang lama untuk mengadakan satu perkhidmatan pewarisan yang dinamakan untuk orang Islam hibah amanah, dan untuk bukan orang Islam kita panggil perisytiharan amanah. So untuk hibah amanah ini dia sangat mudah ya. Dia itulah perisytiharan amanah yang kita ada, hibah amanah dan perisytiharan amanah. Dia boleh menyelesaikan masalah si mati itu, waris akan boleh buat tuntutan dengan mudahlah Aziz. So kita ada hibah amanah ya, kita nak tahu, kita nak semua pelabur kalau mereka nak apa orang kata mudah, tenang bila berlaku kematian dan kita nak kepastian yang waris kita akan terurus, buatlah hibah amanah yang ada di ASNB untuk pelaburan mereka. Ini merangkumi pelaburan sahaja, dia tidak masuk ya harta-harta di luar unit amanah ASNB. Okey, maknanya dia ada kemudahan lah, mana hibah untuk Muslim, pengisytiharan amanah bukan non Muslim. Maknanya dia mudah. Waktu dia hidup dia dah boleh bagi-bagi lah. Betul tak Puan Nuri ya? Dia dah okey, anak ni dia dah siap-siap bagi. Dia dah tahu dah siapa waris yang akan dapat akan menerima. Dia belum bagi lagi, dia belum yang bagi, dia akan menerima bila berlaku kematian. Kematian. Yes. Lepas meninggal besok barulah dapat. Tak adalah orang kata macam tadi bergaduh kan. Okey Puan Nuri sekarang ni nak sebut okey, kita dah tahu dah tentang hibah tu sikit. Boleh tak Puan Nuri terangkan sikit tentang syarat-syarat pemberi hibah? Ada orang mungkin dia minat nak beri hibah, nak buat hibah, tapi syarat pemberi hibah tu apa dia Puan Nuri? Boleh terangkan sikit? Sebelum saya bercakap pasal pemberi hibah tu kan, hibah ni saya nak memberi sedikit ciri-ciri dia. Hibah ni kita buat masa kita hidup ya, dan kita boleh bagi seramai sampai ke 10 orang penerima, dan duit yang kita buat hibah ni kita cuma kata siapa yang patut menerima. Tetapi selagi kita hidup, kita boleh keluar dan masuk duit tu macam biasa. Dia cuma diambil pakai, diguna atau ditransferkan, dipindahkan kepada penerima hanya bila berlaku kematian. Ya, dan yang bagus sangat ialah kalau kita tahu tadi kan nak dapatkan surat kuasa, dia mengambil masa yang lama. Sebab nak settlekan tanah, mungkin nenek yang tu nama kita dah ada, mak kita dah meninggal, kita pula, lepas tu nak cari lagi, lama sangat nak dapatkan surat kuasa. Tapi sekiranya pelabur tu dia telah membuat hibah amanah atau perisytiharan amanah ke atas duit yang dia ada simpan di unit amanah ASNB, setelah bila berlaku kematian, waris hanya perlu memberitahu kepada pihak ASNB yang pelaburnya telah meninggal, pelabur ni mak dia ke apa meninggal, dan selepas 21 hari duit yang ada dalam akaun si mati itu akan dipindahkan sangat cepat. Dalam masa selepas 21 hari, duit akan dipindahkan kepada penerima-penerima yang si mati telah
memberi nama kepada hibah ini. Dan hibah ini pemberi untuk membuat hibah mereka perlulah berumur 18 tahun ke atas, ya. Dan mereka kena ada sekurang-kurangnya pelaburan minimum 1,000, ya, 1,000 dalam bentuk tunai. Maksudnya bukan pinjaman tetapi dalam bentuk tunai dalam akaun mereka, kerana duit 1,000 ini akan orang kata di tag, ya, di tag supaya tidak boleh dikeluarkan untuk mensahihkan hibah itu. Sebab kita tak naklah nanti bila ada hibah duit kosong, tak boleh lah. So untuk kontrak hibah itu berkuat kuasa, dia mesti ada sekurang-kurangnya 1,000 dalam tu. Dan walaupun duit 1,000 ni kita tag, dia tak boleh keluarkan, tapi dividen masih mereka dapat, ya. Dan orang yang buat hibah ni dia tak bolehlah bankrupt, dia kenalah waras dan sebagainya. So maknanya pelabur yang 18 tahun ke atas boleh membuat hibah, boleh menamakan sampai 10 penerima hibah ini, ya. Dan bila membuat hibah tu mereka perlulah orang kata membuat keseluruhan. Maknanya kalau 100% duit, dia tak boleh kata 50% saya tak nak hibah, 50% saya hibah. Lepas tu nanti susah pula. So bila kita buat hibah, 100% tu kenalah dimasukkan di dalam pemberian hibah itu. Okey, alright. Itu dia berkenaan dengan pemberi hibah. Sebenarnya kalau cerita pasal hibah ni Puan Nuri, saya rasa mau 2 hari pun tak habis. Banyak yang perlu nak dikupaskan. Tapi kita akan kupaskan yang orang kata biasanya general, orang yang akan tahu orang ni, ya. Okey Puan Nuri, itu pemberi hibah. Bagaimana dengan penerima hibah lah Puan Nuri? Penerima dia mesti kita penerima, kita tidak benarkan kita bagi kepada institusi, ya. Dia mestilah diberi kepada individu. Individu tak kira Islam atau tak Islam. Kalau saya nak bagi kepada kawan saya yang bukan Islam pun boleh. Maknanya kita boleh bagi siapa-siapa pun, ya. Dan tadi saya dah sebut 10 orang. Lepas tu yang 18 tahun, bagi penerima yang 18 tahun saya boleh letak nama. Kalau anak saya 18 tahun saya boleh letak nama dia terus. Tapi kalaulah penerima tu bawah 18 tahun, ya, anak-anak yang bawah 18 tahun dan dia pun ada kita kenalah appointkan dia penjaga. Maknanya kalaulah berlaku saya meninggal, anak saya yang umur 5 tahun, dia ada penjaga, ya. Dan kita boleh bagi siapa-siapa pun. Saya kata tadi, sama ada warga negara atau bukan warga negara, tak kira asalkan individu. Itu dia punya syarat-syarat lah dia untuk hibah ini. Okey, itu dia penerima kita dah tahu, pemberi pun dah tahu. Ada tak syarat-syarat lain lagi Puan Nuri? Satu lagi saya nak beritahu syaratnya, namanya pun hibah. Hibah ni ialah hadiah. Okey, dia hadiah. Lepas tu hadiah kalau kita dah bagi balik, kita tak boleh buruk siku. Itu bila seseorang membuat hadiah, membuat hibah, kena fikirkan masak-masak, ya. Betul ke saya nak bagi ni? Tapi saya nak terangkan, kalaulah kita memberi hibah itu kepada waris yang di bawah, ya, macam anak, cucu, cicit. Okey, bawah dia dalam ni pewarisan hierarki itu, bila kita bagi anak, cucu dan sebagainya, hibah ini boleh ditarik balik sekiranya kata saya nak tukar. Mungkin saya bagi anak ni lebih, ni saya nak tukar. Ataupun tiba-tiba anak ni saya tak nak bagi, saya nak tarik balik. Saya boleh tarik balik hibah tu sekiranya tanpa mendapat orang kata persetujuan daripada orang yang saya bagi. Maksudnya kalau saya bagi anak saya, nama dia Aziz.
Tapi tiba-tiba saya tak nak bagi Amin. dia. Saya tukar pemikiran. Tak nak bagilah Aziz ni. Dia tak jaga saya, dia tak peduli saya. Saya boleh tukar. Saya boleh pergi ke SNB, saya boleh kata saya nak buang nama Aziz, letak nama orang lain. Boleh. Tetapi, ni kena dengar ya. Tetapi, bila kita bagi waris yang tepi, tengah, atas, mak bapak kita, adik-beradik kita, suami kita, isteri kita, bila kita dah bagi, kita dah buat hibah, kita tidak boleh tarik balik kecuali dengan persetujuan penerima tu. Maknanya, sekarang ni kata kita suami isteri lah. I love you, you love me. You bagi I bagi you. Sekarang ni okey, masih love. Masih sayang kan kita bagi. Mana kita tahu tiba-tiba tahun-tahun kemudian I don't love you. Dia ada berlaku penceraian. So bila ini berlaku kepada ada satu pelabur yang saya attend ya. So saya dah ingatkan bila berlaku perceraian, kalau kita nak tarik balik hibah yang daripada suami atau isteri kita yang diceraikan tu, dia kenalah bersetuju untuk melepaskan hibah itu. Kalau dia bersetuju, alhamdulillah. Kalau dia tak bersetuju, kita tidak boleh tukar. Tapi pelabur saya tanya macam mana tu kalau dia tak nak? Dia kata dah hak dia tak nak. Yalah bila dah bergaduh, dah bercerai, mestilah nak lagi kalau kaum perempuan dia tak nak bagi balik lah kan Aziz kan. So macam mana nak buat? Kalau berlaku macam tu, susah nak convince, ada berlaku dan pelabur tu kalau tak nak bagi, dia terpaksalah keluarkan duit tu daripada unit amanah tu dan letaklah tempat di mana nama dia tidak ada. Nama penerima tu mungkin dia buat hibah unit amanah lain tu tak ada nama dia, pindahkan. Itu salah satu cara dia. So ingat ya, kalau bagi anak, cucu, cicit boleh tukar ganti, boleh tukar amount dia. Dia kenakan tadi saya bagi ikut peratusan 100%. Kalau ada nak 5 bagi 20%, 20%. Tapi boleh tukar yang ni 10 ni 20 ni 30 boleh. Tapi waris lain daripada anak cucu kita tidak boleh tukar selain dapat persetujuan. Okey. Alright, clear Maknanya kena fikir dahulu sebelum buat hibah tu, kena fikir. Akan datang kita tak tahu apa berlaku, betul ya? Okey, lagi satu betul. Ini kita tengok tadi penerima tu dia mesti umur 18 tahun ke atas kan. Bagi yang 18 tahun ke bawah ni macam mana? Tadi yang mana? Yang 18 tahun ke bawah? Penerima hibah tu dia nak bagi kat anak dia bawah 18 tahun. Kalau boleh, dia boleh letak nama anak 15 tahun. Tadi macam saya cakap tadi, tapi dia kena appoint satu penjaga. Sama ada bapa dia ke, mak dia ke, atau makcik budak ni ke, adik-beradik budak ni. Katakan, contoh. Saya ada anak 18 tahun, ada 3. Yang bawah tu baru umur katalah 15 tahun. 15 tahun. Saya kata yang adik bongsu ni kita tak boleh letak, kita letak nama dia tetapi dia masih belum dewasa. Kalau berlaku kematian, dia tidak tahu nak menguruskan pelaburan tu. So kita dalam hibah tu kita dah kata anak bongsu ni kalau berlaku kematian, penjaga dia ialah siapa? Kita boleh letak nama penjaga tu abang dia ke, kakak dia yang berumur 18 tahun. Tetapi apabila selagi kan mak dia tak mati, dia pun telah berumur 18 tahun, dengan secara automatik penjaga ni dah terbatal. Penjaga ni cuma valid sebelum dia mencapai umur 18 tahun. Tapi kalau mak dia tu tak mati dan dia telah berumur 18 tahun, penjaga ni akan automatik terbatal. Alright, okey Puan Nuri, clear. Lagi detail lah kita masuk dah tu, kan? Okey. So tadi itu berkenaan duit-duit ASB ataupun duit unit amanah ASNB yang cash, betul tak? Ya. Sekarang ni kita tengok ramai juga yang buat loan ASB, dia buat ASB financing apa semua. Okey, so kalau yang ada loan financing tu, ASB loan ni, macam mana dengan hibah ni Puan Nuri? Boleh terangkan? Okey,
kalau kita ada, mungkin kita ada account dalam bentuk tunai, kita ada sikitlah, mungkin kita ada 500, kita ada 1000 ke berapa dalam bentuk tunai. So, dan kita juga ada pinjaman. Okey, kita ada pinjaman. So, kita kalau nak buat hibah ni, kalau kita nak buat hibah, kita mesti ada sekurang-kurangnya, tadi saya cakap 1000 dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk pinjaman, kerana kita nak tag, kita nak tag 1000 ni untuk validkan hibah tu. So kalaulah dalam bentuk tunai dia ada 1000 dan dia ada pinjaman sebanyak 100,000. Bila berlaku kematian, waris tu hendaklah menyelesaikan proses tuntutan ke atas pinjaman. Ya, dia kena urus sendiri dekat bank. So hibah itu cuma akan diagihkan yang dalam bentuk tunai sahaja. Kalaulah bila kita cakap pasal pinjaman ni, dia ada dua jenis. Satunya ialah dia ada insurans dan dia tak ada insurans. Kalau ada insurans tu, insurans tu akan settlekan loan dia, dan kalau duit tu dimasukkan ke ASB sebagai tunai dan boleh dihibahkan. Tapi kalau dia keluarkan melalui bank, apa yang ada dalam ASNB sahaja diagihkan mengikut pemberian hibah tu tadi. Okay, alright. Maknanya dia dah tolak lah dia punya hutang Ya, dengan bank. kena selesaikan dulu. Kena selesaikan loan-loan di bank ni dulu. Okey, mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada loan di ASB pun boleh juga ya buat hibah. Okey, so sekarang ni Puan Nuri, kita dah tahu dah syarat-syarat, siapa penerima hibah, siapa pemberi hibah. Lepas tu okey, sekarang ni ada yang berminat. Kalau adalah di antara pelabur-pelabur atau partisipan kita hari ni, dia berminat nak buat hibah. Dekat mana dia boleh buat hibah ni Puan Nuri? Di mana dia nak buat? Okey, kalau nak buat hibah amanah ni, anda boleh pergi ke mana-mana cawangan ASNB. Kita berada di banyak ibu negeri, setiap ibu negeri kita ada cawangan ASNB, dan kita juga boleh buat pra pendaftaran melalui portal My ASNB. Ya, pra pendaftaran. Setelah membuat pra pendaftaran, mereka dikendaki pergi ke cawangan ASNB juga untuk menandatangani kontrak hibah itu, ataupun mereka boleh pergi ke mana-mana cawangan Maybank ya untuk membuat hibah ini. Kat Maybank dia ada perkhidmatan hibah amanah untuk pelabur-pelabur ASNB. Ya, sebelum saya ingatkan, sebelum kalau anda berminat nak buat hibah ni, sebelum anda pergi ke cawangan ASNB, anda bolehlah pergi ke portal ASNB untuk download borang-borang, isi siap-siap, dan semua borang ni barulah pergi ke cawangan, supaya itu dapat menjimatkan masa ya, kerana borang-borang ni perlu ditandatangani oleh setiap penerima, Aziz. Kena setiap penerima. Okey, Puan Nuri. Okey, dia dah pergi kan. Lepas tu bayaran ni macam mana Puan Nuri? Ada bayaran? Untuk membuat hibah ni dikenakan sebab kontrak hibah ni kita ada banyak proses, Aziz. Kita akan, setelah kita buat ni, kita akan matikan stamp ya di mahkamah. Kita kena matikan stamp. Dia adalah dokumen yang valid ya, yang kukuh lah, yang kalau siapa nak bantah dia kena pergi ke mahkamah dan sebagainya. So kita ada banyak proses. So pendaftarannya dia dikenakan RM180 satu kali je untuk semua produk ASNB. Saya ada 10 unit amanah di ASNB, saya ada 10 account, ASB ada, SB2 ada dan sebagainya, ada 10. Kita boleh letak dalam satu kontrak hibah amanah dan dikenakan RM180 sahaja. Walau bagaimanapun, sekarang sehingga 31
para pelabur, ambillah peluang ni kerana sekarang promosi, kita ada promosi hanya RM100 saja untuk buat hibah amanah ni sampai 31 Oktober ni. So kalau ambillah peluang ni sebab lebih kurang banyak tu ya, kita dapat bagi diskaun RM80 untuk membuat hibah ni sampailah sebelum 31 Oktober. Dan setelah kita membuat hibah ni dah selesai, setiap tahun dikenakan yuran perkhidmatan sebanyak RM10 sahaja dan ia akan ditolak daripada dividen unit amanah yang kita tetapkan. Katakan saya ada banyak macam-macam unit amanah, ASB tu, dan kita kata, okey, saya nak RM10 ni ambil daripada akaun ASB 3, boleh je. Kalau nak ambil daripada akaun ASM 3 pun boleh. Ya, so hanya RM10 dikenakan setiap tahun. So saya rasa yuran yang dikenakan ni agak kompetitif ya untuk perkhidmatan pewarisan yang diadakan oleh ASNB ni. Tu sangat, sekarang ni murah, 100. Dulu saya buat 180, Aziz. Betul. Saya pun dulu buat Pak Nuri. Tunggu minggu saham tunggu dulu tak ada promo. Buat jugalah. Kita pun takut sebab kita tengok ada berlaku macam kawan saya lah, depan saya meninggal, terus saya buat. Kan, bahaya. Siapa yang dengar hari ini, tolong beritahu kepada saudara mara pasal hibah ni. Sangat mudah. Kepada tuan-tuan dan puan yang ada dekat dalam forum kita hari ini, dalam grup kita ni hari ini, jangan lepas peluang, grab lah harga promosi ni. Lain tak tahu kita bila lagi ada promosi ni kan. Okey, kalau ayah pun boleh bagi tahulah dengan kita punya saudara mara, rakan taulan ya. Okey Pak Nuri. Right, sekarang ni Pak Nuri kita tengok dari pemberi hibah, penerima hibah. Kalau berlaku kematian lah kepada pemberi hibah. Waris ataupun penerima hibah tadi dia nak buat macam mana? Boleh Pak Nuri terangkan? Tadi saya kata pergi ke cawangan ASNB, bawalah dokumen-dokumen tadi saya kata tadi boleh muat turun borang-borang tu, borang-borang yang hibah tu, dan kita akan bawalah dokumen hibah, kontrak hibah ya, sijil kematian sebagai bukti yang pelabur tu dah meninggal. Kita tak nak nanti anak-anak kata kita kena ada sijil kematian yang ori dan juga salinan yang telah disahkan. Takut nanti manalah tahu kan surat mati yang tak betul ke kan. So kita kena pastikan bahawa memang betul pelabur ni meninggal dan waris nak buat tuntutan ya. Pergi ke mana-mana cawangan ASNB untuk membuat tuntutan, dan selepas 21 hari pejabat ASNB akan akan pindahkan wang si mati kepada penerima-penerima hibah yang telah dinamakan dalam kontrak hibah tu ya. Itulah sangat mudah, sangat cepat dan sangat mudah, dan bagus. Maknanya dalam masa 21 hari Pak Nuri betul Sebab apa, kalau ikut betul orang tak buat hibah lah, ini experience saya lah ya. Arwah mak mentua saya tu pun saya ingat dekat setahun baru selesai tu Pak Nuri. Betul. Ada juga macam-macam, adik-beradik tak boleh jumpa kadang-kadang tapi ini bukan sebab apa, sebab tak tahu pergi pejabat tanah, dulu terus pergi amanah raya. Lepas tu pergi pejabat agama, lepas tu banyak kes, lepas tu tak ada bulanan penuh dia punya dia salah sampai dekat setahun baru selesai. Betul. Itu yang setahun. Ada juga kerana duit mereka melebihi. Ada juga pelabur ya. Mereka telah meninggal lama, duit dia banyak, tetapi pihak ASNB tidak boleh mengeluarkan dan bagi kepada waris kerana mereka waris-waris ni masih gagal
mendapatkan surat kuasa. Mungkin dia ada harta-harta lain kan, tanah yang tok nenek dia punya ke dah berlapis-lapis, sampai ke hari ini tidak dapat lagi surat kuasa, dan sampailah hari ini duit BASB tu tidak boleh dikeluarkan. So susahlah kalau kita waris kita yang saya cakap tadi, anak masih kecil, masih nak bayar rumah, agak susahlah kalau kita ada mengalami masalah untuk mendapatkan surat kuasa. So saya syorkan hibah ni sangat mudah dan ia boleh membantu waris kita jika kita tiba-tiba meninggal dunia secara mengejut. Okey, alright Pak Nuriah, sekejap ya, saya cek ni. Sambil-sambil tu kita redakan keadaan sikit berkenaan dengan soalan-soalan daripada peserta-peserta kita pada pagi ni lah. Saya bacakan yang pertama daripada ZB. ZB ni bertanya, dia kata fungsi penama sama juga dengan fungsi surat kuasa. Kenapa ASNB tidak memudahkan waris untuk menguruskan harta pusaka di dalam akaun ASB? Kenapa ASNB perlu surat kuasa sedangkan mana-mana waris yang dapat surat kuasa juga ada kemungkinan untuk dia salah guna, di mana waris yang lain ada kemungkinan tidak mendapat hak seperti yang sepatutnya. Erti kata lain, kalau diringkaskan daripada Cik ZB ni, dia kata kenapa kita tak buat sistem penama sama macam Tabung Haji dan KWSP tadi. Sistem penama, maaf saya cakap, sebab sistem penama ni kita dia ada menimbulkan banyak masalah kepada waris, kerana penama yang mengeluarkan tu, tadi saya kata mereka bukanlah penerima yang penerima harta pusaka. Kemungkinan penama ni bukan waris yang patut menerima harta pusaka. So dalam konteks unit amanah ASNB ni, kita nak mengelakkan masalah-masalah agar waris yang berhak menerima harta pusaka si mati. Sebab itulah pihak ASNB mengadakan hibah amanah ini supaya orang yang berhak, orang yang pelabur tu sendiri, dia nak bagi duit dia kat siapa, dia betul ikhlas nak bagi kat siapa. Sebab itu tadi saya lupa nak beritahu bahawa dengan hibah ini, katakan saya ada anak angkat. Kalau ikutkan faraid, anak angkat tidak berhak. Tetapi ini jelah, katakan dengan sistem hibah amanah, dengan perkhidmatan hibah amanah, saya boleh menamakan anak angkat dalam pemberian hibah. Dan juga kalaulah saya ada anak semuanya perempuan. Kita tahu saya pun ada mengalami masalah pemberian harta tanpa yang ikut faraid, ya. Katakan anak saya semua perempuan. Bila berlaku kematian, kalau ikutkan faraid, saya bukanlah pakar, tetapi sebabnya anak saya perempuan, sebahagian harta itu akan diagihkan kepada adik-beradik saya. Kononnya untuk menjaga anak saya yang perempuan ni, betul tak? So maknanya kalau semua anak perempuan ada bahagian untuk pakcik anak ni atau makcik anak ni, supaya mereka menjaga. Okay. Tetapi dengan hibah amanah, katakan, yalah, kita kalau duit kita ada anak 4 ke 5 ke 3 ke 2 ke, semua perempuan, of course kita nak bagi ke anak kita. Betul tak? So dengan cara hibah amanah ni, walaupun anak saya semua perempuan, saya boleh hibahkan, namakan sebagai penerima kepada duit
ASB saya di ASNB. So saya boleh ikut suka, saya nak bagi atau sama rata, saya nak bagi 20%, 30% boleh. So dengan walaupun katakan saya ada anak perempuan, ada anak lelaki. Kalau ikutkan faraid, anak lelaki dapat double share, anak perempuan dapat 1 share. Tetapi dengan hibah amanah, macam saya lah, saya ada anak 2 lelaki, 2 perempuan. Sayang dia sama. Okey, sayang dia sama. Kalau mak mati, saya mati, saya boleh buat hibah. Saya dah ada 4 anak, saya boleh bagi sama rata, 25%, 25%, 25%, 25%. So itu kelebihan hibah. Penama saya kata tadi banyak sangat masalah, ya, di mana waris diabaikan apabila penama mengeluarkan duit seperti EPF. Itu pun berlaku dalam family kita kan. Penama, kadang-kadang kita bagi penama tu, saya pernah dengar ya, kita letak nama girlfriend kita, boyfriend kita, kalau belum kahwin kita tak kononnya. Ataupun kita letak nama suami kita, isteri kita, atau siapa-siapa kan. Tapi bila berlaku penceraian, kita lupa nak update dekat EPF. So bila berlaku, nama saya dah bercerai, saya pergi ambil duit. Macam mana waris nak dapatkan tu? Agak susah, kadang-kadang tak dapat. Tapi kita tahu, dalam family kita, kita tahu penama yang mengeluarkan duit tu tak semua, mungkin ada yang tidak memberi wang tu mengikut faraid kepada waris yang berhak menerima harta pusaka. Sebab itu kita mengambil masa yang lama, mengambil pandangan daripada banyak pihak, ya, untuk mengadakan hibah amanah ini untuk pelabur, dan dia menyenangkan, ya, dia menyenangkan pengeluaran, menyenangkan pengeluaran, sebab supaya tidak berlaku pertelingkahan dan kita membahagikan pelaburan tu mengikut kemahuan atau niat pelabur tu sendiri. Okey, Puan Nuri, betul Puan Nuri, seperti yang Puan Nuri cakap, memang saya sokonglah, sebab sekarang ni pasal duit ramai orang yang tak jujur. Ya, betul. Yes. Memang Kan? ramai yang Letak berlaku. Nama-penama, dia ingat duit dia sendiri. Lepas pada Betul. tu dia buat-buat diam aja, kan? Tak boleh buat apa. Okey, Puan Nuri, ni soalan daripada Anis Madon. Dia kata, Assalamualaikum Puan, adakah hibah tu hibah mutlak? Ya, maksudnya mutlak dia punya. Mana dia punya kuasa lah hibah mutlak. Sebab itu dinamakan hibah amanah. Hibah amanah tu ialah pelabur mengamanahkan ASNB, untuk mengagihkan harta pusaka si mati kepada penerima, dan dia penerima tu adalah hak mutlak. Memang dia punya. Ya, katakan kalau saya nak bagi, siapa nama tadi Aziz? Ni Anis. Anis. Okey, katakanlah saya meninggal, saya ada namakan Anis. Saya namakan Anis. So, bila berlaku kematian, pejabat ASNB akan bagi 20% kepada Anis. Okey, dan itu adalah hak Anis. Tak boleh orang kata, itu kena bagi ikut faraid. Tidak. Memang hak Anis. Okey? Dan sekiranya ada sesiapa yang tidak bersetuju dan sebagainya, mereka hendaklah pergi ke mahkamah untuk lawan hibah ini kalau mereka tidak ni. Tapi itu adalah hak mereka. Memang dalam kontrak telah telah di stamp di mahkamah, dia adalah satu dokumen hibah amanah yang valid, ya, bukan setakat di ASNB saja. Kita akan bawa ke mahkamah untuk matikan stamp dan sebagainya. Itu adalah dokumen yang valid, dan pemberian melalui hibah amanah ini, saya nak katakan lagi sekali, adalah hak mutlak penerima. Saya bagi anak 20%. Setiap orang itulah bahagian mereka, dan mereka tidak payah mengagihkan mengikut faraid lagi. Memang hak dia, memang mak dia nak bagi ke anak tu, memang hak dia. Saya harap saya menjawab soalan tu. Okey, alright, jelas
Harap Anis okey, jelas ni persoalan daripada Anis. Okey. Puan Nuri, ada banyak ni Tak saya apa, kita baca. jawab Hari kalau ni selagi mereka. kita bagi penjelasan sejelas-jelasnya. Okey. Ni daripada ZB. Apakah Z. hak penjaga ke atas akaun atau wang dihibahkan kepada penerima hibah? Bagi penerima hibah bawah 18 tahun. Dia tanya pasal hak penjaga. Okey, namanya pun penjaga. Okey, namanya pun penjaga. So, kalaulah penerima hibah itu masa berlaku kematian mak dia, bapa dia atau pemberi hibah tu dia masih bawah 18 tahun, saya tadi kata dia kena ada penjaga. So, penjaga ni boleh duit yang duit si mati mak dia ke bapa dia tu akan dipindahkan kepada penjaga. Sebab itu bila kita nak appoint penjaga tu, dia naklah kita kena orang yang kita trust, ya, yang kita percaya. So bila ASNB memindahkan wang hak yang anak bawah 18 ke akaun penjaga, menjadi tanggungjawab penjaga untuk menjaga. Ni kan yang meninggal ni dah bagi tanggungjawab kepada penjaga duit yang mak dia tinggalkan ni, penjaga ni hendaklah menjaga kebajikan, menjaga anak si mati yang bawah 18 tahun ni. Bukan untuk penjaga pergi holiday ya Aziz, bukan. Untuk sekolahkan anak dia, menjaga macam jaga Mana anak kena dia cari sendirilah. penjaga yang betul jujur lah ya Puan Yes, Nuri. yang jujur, yang boleh jujur. dipercayai. Itu bukan hak penjaga. Itu bukan hak penjaga. Mereka hanyalah menjadi penjaga. Tapi duit tu hak baby ni, hak anak yang bawah 18 tahun supaya dia boleh menggunakan duit ini untuk keperluan anak si mati yang bawah 18 tahun ni. Saya rasa clear kot. Okey, clear ya. Jadi, Alright. Ni daripada Anis juga ni. Anis Okey. ni dia memang banyak dah tahu Anis lah ni. kena buat hibah ni Anis. Satu nak tanya Anis dah buat tu hibah. Okey. Anis Makdon juga dia kata kalau sekarang ASB ada baki RM500K semasa kita akad hibah, bolehkah kita sebagai pemberi mengeluarkan untuk kegunaan harian? Boleh. Hibah ni saya kata tadi, dia cuma berlaku, dia take effect. Pindahan duit tu berlaku bila pemberi meninggal dunia. Selagi pemberi tidak meninggal dunia, itu adalah hak mutlak pemberi. Suka hatilah kita nak buat apa Anis, kita nak keluarkan, kalau kita tahu kita nak mati besok, hari ni kita nak keluarkan semua, tinggal 1,000 pun boleh. So selagi kita hidup, kita boleh uruskan, kita boleh buat suka hati kita kepada duit kita tu. Kalau kita rasa-rasa, macam saya rasa, kalau saya tahu dah nak mati besok, hari ni saya keluarkan duit tu, saya enjoy lah apa-apa, atau saya tahu saya nak mati tahun depan, saya habiskanlah duit ni pun boleh. Maknanya selagi pemberi tu tak mati, pemberi tu boleh buat apa-apa sahaja, keluar masuk duit tu macam biasa je, macam dia tak buat hibah. Faham tak? Faham tak? So dia tidak don't worry about the hibah, because hibah tu dia berlaku bila mati je. Bila tak mati, selagi tak mati, tunggulah situ hibah tu. Tunggulah mati untuk penerima dapat. Selagi penerima tu, pemberi tu hidup, dia boleh guna duit tu sampai habis tinggal 1,000 pun boleh. So kalau saya tak so macam tu maknanya so maknanya duit tu kita boleh uruskan, kita boleh guna sesuka hati kita selagi kita tak mati. Okey. Tu ya, dia harap Cik Anis jelas maknanya Cik Anis boleh pakailah. Selagi Cik Anis hidup ni, gunalah, pakailah macam mana pun. Jangan rasa macam dah buat hibah, tak boleh lah, tak boleh guna duit ni. Tak, boleh guna. Sehingga buku tu kosong pun tak apa, ya. Okey, daripada Maizatul Aisyah pula ya. Dia tanya, Assalamualaikum, nak tanya, jika pelabur dah buat wasiat termasuk ASB, bolehkah dia buat juga hibah amanah? Dan apabila berlaku kematian waris, akan mengikut wasiat yang dibuat si mati semasa hidup atau mengikut persentage hibah amanah?
Kalau saya Okey. Kita kena faham bahawa wasiat wasiat kita cuma boleh bagi kepada bukan waris. Bukan waris hanya sebanyak 30% sahaja, tidak melebihi 30% wasiat. Saya syorkan kalau maksudnya ialah kalau saya dah buat kita dah pergi pada pilihan raya atau apa, kita kata okey tanah-tanah ni semua nak buat apa dan sebagainya, saya syorkan bahawa buat hibah di ASNB untuk wang yang ada di ASB dan sebagainya. Semua pelaburan di ASNB tu buatlah hibah. So dalam bila kata pergi ke pilihan raya yang buat wasiat ke apa tadi tu yang ada dokumen pemberian harta tu, letak aja kat situ bahawa duit di Amanah Saham Nasional Berhad ikutlah hibah amanah. Sebabnya kalau kita buat hibah amanah dalam waktu 21 hari aja duit tu akan keluar. Kalau kita tidak buat hibah tu, dia akan mengambil masa selagi harta-harta lain tidak dapat diselesaikan. Ramai saya syorkan bahawa sebab kita kena ingat duit di Amanah Saham Nasional Berhad di ASB ni ada dalam bentuk tunai. Bila berlaku kematian kita perlu tunai tu yang penting tanah-tanah kampung tu tak apa boleh tunggu. Tapi tunai ni kita perlu untuk kelangsungan hidup. Anak nak makan, nak bayar sewa, nak bayar hutang dan sebagainya. So, saya syorkan bahawa duit di ASNB ni buatlah hibah amanah dan beritahulah dalam senarai-senarai harta tu duit di ASNB ikut katakan you dah buat hibah amanah di ASNB. Dia mempercepatkan dan memudahkan. Maknanya masuk unit amanah ASNB tak payah masuk dalam wasiat tu tadi keluarkan. Keluarkan. Cuma pemberitahuan saja, notification kat situ supaya orang tahu yang dia ada duit di ASNB tapi mengikut hibah amanah. Okey, Puan Nuri, kita ada juga daripada soalan daripada peserta-peserta kita ni hari ni ada yang non-Muslim juga ni Puan Nuri. Boleh? Okey. Non-Muslim kita pergi senang. kepada Jong B Baiti ni. Dia kata kalau kita dah letak nama waris iaitu anak, masih perlu ke kita buat penamaan bagi yang bukan Islam? Maknanya saya ulang balik, kalau kita dah letak nama waris iaitu anak, masih perlu ke kita buat penamaan bagi yang bukan Islam? Oh, okey. Tadi saya mungkin banyak cakap pasal hibah amanah for Muslim Untuk hibah amanah John ni tadi, John. Jong B Baiti. Okey, John. Kalau Islam dia berlainan sikit kerana dia ada akad. Sebab itu dia kena isi borang, boleh bagi siapa-siapa, boleh. Tapi untuk Muslim dia kena mendapat tanda tangan penerima. Itu untuk Muslim. Untuk non-Muslim, anda pengisytiharan amanah, dia sangat mudah. Macam pelabur cuma boleh isi borang, dia tidak ada akad. Saya terima pemberian, dia tak ada. So, very simple, very easy, John. Untuk non-Muslim, cuma tak lama. Dia senang saja, dia isi borang dan namakan penerima tu sahaja. Sangat mudah. Okey, alright. Maknanya tak perlu lagi tak payah tanda tangan penerima apa semua. Dia boleh letak nama je Yes, alright. Dia boleh pergi dan selesaikan itu jam juga. Tapi untuk Muslim dia agak susah sebab dia ada akad dan perlukan tanda tangan penerima. Untuk pengisytiharan amanah, untuk non-Muslim very easy. You just list down penerima yang anda nak namakan lah. Okey, I alright. hope I answered your question. Harap-harap Cik Jong B ni dia punya persoalan tu terjawab. Yes. Okey. Kemudian daripada yang kita punya partisipan yang nambung juga, Mr. Akir Okey. dia kata ada cara lain selain pemotongan dari unit amanah untuk membuat bayaran tahunan. Sebab kalau boleh tak mahu kacau jumlah unit amanah pelaburan. Oh, okey. Mr. Akir,
proses pemotongan yang yuran tahunan tu cuma RM10, kita ambil dari dividen saja. Minta maaf kita tidak ada cara lain kerana ia untuk orang kata for easy management dan senang supaya contract itu valid all the time, to make sure that the contract is valid. So kita akan ambil daripada unit amanah saja sekiranya ada dividen. Ya, sekiranya ada dividen. So kita ambil RM10 sahaja dari situ. So kalaulah Mr. Aki ada banyak akaun dengan kita, selalunya saya syorkan kita pilihlah akaun yang kata yang mana yang kita gunakan untuk kita orang kata working account, macam kita selalu keluar masuk tu, ambil dari situ. Tak perlunya kita kena ambil daripada akaun yang macam kita boleh ambil daripada variable price, kita boleh ambil dari fixed price yang mungkin yang kita ada wang yang sikit, yang mana kita sayang macam ASB apa ke, macam Amanah Saham Malaysia. Kalau non-bumi dia sayang Amanah Saham Malaysia tu sebab dia kalau dah keluar dia tak boleh nak masuk, susah nak masuk sebab dia sangat orang selalu nak masuk. So kita jangan usik Amanah Saham Malaysia. Yang mana kita senang nak masuk, kita potong dari situ. So kita boleh pilih lah unit amanah yang mana kita nak. So I'm sorry, itu sajalah untuk easy management of the account, administration of the account. Kita cuma mengambil RM10 itu melalui dividen sahaja. Lagipun dia punya amount tu tak besar pun Nuri just apa, kalau RM10. kita Mana dia dapat yes. dapat next dividend dia boleh cover dah and rasa berbaloi lah sangat hibah amanah dan periksa amanah ni sangat mudah lah, sangat senang. Okey, yang ini daripada partisipan juga, tapi dia bukan tanya soalan Puan Nuri. Dia bagi pendapat dia je. Okey. Daripada Puan Aimi Aziz. Dia kata baik kita buat hibah selagi kita masih hidup ya Puan. Jadi kita dah yakin duit tu nanti dapat pada orang yang kita nak beri. Betul? Ini memudahkan waris, tak perlu berebut-rebut nanti. Dia bagi pendapat. Oh, alhamdulillah, memang betul tu Puan Aimi. Kerana saya rasa ini pengalaman saya lah ya, pengalaman saya. Bila kita ada simpan dia, mungkinlah banyak mana pun tak kisah. Walaupun kalau katalah saya ada bawah RM10,000 pun tak salah kalau saya nak buat hibah, ya, tak salah saya boleh buat hibah. Sebab saya nak tahu yang saya nak bagi duit dekat siapa. So boleh buat, asalkan ada RM1,000 je kita boleh buat hibah. Memang bagus. Sebenarnya saya dapat banyak feedback ya, banyak maklum balas daripada pelabur. Mereka rasa lebih tenang ya, mereka rasa lebih tenang setelah membuat hibah amanah ya. So dia kata, oh saya tenanglah dah buat ni, kalau apa berlaku saya tahu yang saya dah buat hibah. Memang betul tu Puan Aimi, memang betul, saya sangat setuju dan saya syorkan kepada penonton sekalian supaya buatlah hibah ni ya, dia sangat menyenangkan. Sebab saya nak share ya satu, tadi saya belum share ya, untuk hibah amanah ni, ini pengalaman saya sendiri. Saya mempunyai seorang sahabat bila saya di RHB Bank. Saya tahu dia adalah seorang pengurus cawangan dan dia adalah orang kata performer untuk produk ASB ni di RHB Bank. So pada saat saya selalu ingatkan dia, arwah ni buatlah hibah, dia selalu datang ke PNB kata, you dah buat hibah ke? You dah buat hibah? Dia seorang lelaki ya, dia lelaki. So selepas 2-3 tahun saya mendapat panggilan ya Aziz, saya dapat panggilan. Saya nampak nama dia tetapi yang suaranya suara isteri dia. Saya tak tahu isteri dia, suara perempuan. So saya kata, siapa ni? Dia kata, Nuri, ini isteri, nama dia arwah tu Azlan, kata. Ini isteri Azlan dah meninggal dunia. Saya kata. So nak tanya macam mana nak keluarkan duit arwah suami saya. So saya pun cek dan dia tidak buat hibah. Dan dia ada banyak juga simpanan di ASB. So rupa-rupanya masa dia call saya, dia dah ada di menara PNB nak mengeluarkan duit arwah.
Yang menyedihkan lagi ialah dia bawa ketiga-tiga anak dia dan semuanya perempuan. Dan anak-anak dia masih bersekolah. Yang tua tu baru nak masuk college. Isteri dia tidak bekerja. Dan dia tidak buat hibah. Saya sangat sedih dan terkejut yang dia tidak buat hibah. Dan sebab jumlahnya melebihi 10,000, dia terpaksa membuat surat kuasa. Saya dah cakap tadi, bila kita anak perempuan, mak saudara, bapa saudara ada hak. Tapi hak sebenarnya mak saudara tu untuk dapat tu jaga anak-anak ni. Tapi waktu sekarang, wallahu alam lah kan. So what happened was, saya cakap saya sedih lah ya, sebab anak dia bila saya jumpa bersuara. Baru je arwah bapa dia meninggal dunia 2 minggu, Yaziz, anak dia dengan air mata dia kata, "Aunty, orang tak ada adik-beradik lelaki." Dia kata, "Pak Long, Pak Ngah, Mak Ngah ke Mak Su dah tanya berapa duit dalam ASB ayah." Sebab itulah saya syorkan buatlah hibah ni dan anda akan merasa tenang. Ini ialah cerita arwah kawan saya. Sebab itu ramai ya, dan hibah ni sangat bagus kerana saya kata tadi, kalau kita ada anak perempuan semua, kita boleh bagi kepada anak perempuan kita semua tanpa mengikut faraid. Faraid adalah jalan keluar terakhir jika tidak ada membuat perancangan sebelum kematian. Okey, Puan Nuri. Alright. Bertalu-talu kita punya soalan, tapi jangan risau. Kita akan habiskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan jelaskan sejelas-jelasnya hari ini. Okey, ini daripada Lizen Tang. Ya, Puan Nuri ya. Salam sejahtera Puan Siti Nurilah. Bagaimana pula dalam senario di mana pelabur telah membuat hibah untuk memberi kepada waris A. Tetapi setelah 10 tahun, pelabur ingin tukar waris harta daripada waris A kepada waris B. Adakah dalam senario ini satu hibah perlu dibuat? Dan prosedur apa yang perlu dilakukan untuk membatalkan hibah yang lama? Okey, tidak perlu. Okey, saya kena tahu sama ada waris A tu adakah dia anak, ni hibah amanah ke perisyaratan amanah? Kalau hibah amanah, kalau hibah Muslim, ya, kalau Muslim hibah amanah, kalau waris tu selain daripada anak, ya, waris ke bawah, bukan anak, cucu, kita boleh buat pindaan dengan cas sangat minimum. Saya rasa RM20 saja buat pindaan kepada penerima tanpa mendapat persetujuan penerima. Itu kalau anak cucu ya. Tetapi sekiranya kita nak tukar waris A tadi bukan anak cucu, mungkin adik-beradik, mungkin kawan, mungkin suami, mungkin isteri, kepada waris B, kita terlebih dahulu kalau hibah amanah Muslim, kita boleh buat pertukaran dengan syarat waris itu melepaskan penerimaan hibah dia tadi. Maknanya dia relinquish, dia memberi consent, memberi persetujuan untuk melepaskan penerimaan hibah tu, dan barulah kita transfer kepada duit waris A itu, pemberi hibah tu pada waris B. Tapi dengan syarat consent. Itu kalau hibah amanah, kalau Muslim. Tapi kalau non-Muslim, dia sangat mudah, dia boleh buat tukar bila-bila saja. Nak juga kita boleh hibah, kontrak hibah tidak boleh, tak payah kita batalkan, kita cuma membuat pertukaran, addendum, buat pertukaran sama ada kita nak tukar penerima ataupun kita nak tukar pemberian, atau macam dulu saya bagi anak ni 20%, kali nak tukar ke 10% pula, boleh. So amendment, penukaran, kita boleh penukaran dengan cas sangat minima. Tak payah perlu buat hibah amanah kontrak yang baru yang bayar RM180 tu. Tak perlu. Okey, Puan Nuri. Alright. Ni daripada Cik Yusof pula. Assalamualaikum. Jika penerima dan pemberi hibah meninggal dunia secara serentak,
apa berlaku pada status hibah berkenaan. Contohlah, ni pemberi hibah ni, penerima hibah serentak, aksiden ke apa ke kan. So apa berlaku pada dia? Okey. Saya nak sentuh pasal kematian pula ya. Sebelum kita pergi ke soalan tu ya Aziz. Okey, katakan hibah ini kita dah buat bila berlaku. Okey, kita tahu kita selalu cakap penerima yang mati, pemberi yang mati, penerima dapat. Betul tak? Penerima dapat. Okey, apa kata bila penerima mati sebelum pemberi? Penerima mati dulu daripada pemberi. Bila penerima tu mati dulu sebelum pemberi, share tu, hak penerima yang mati tu akan balik semula kepada pemberi. Pemberi ni pula, okey, dia ni dah mati. Saya nak bagi siapa pula share dia. Katalah saya bagi dia 20%. Suka hati saya boleh namakan penerima baru atau saya boleh agihkan peratusan yang penerima mati itu kepada penerima-penerima yang hidup. Maknanya saya tambahlah peratusan kepada penerima yang hidup tu. Itu satu. Apa akan berlaku jika mati serentak? Selalunya bila dia katakan selalunya kalau dalam kita tengok surat mati waktu tu. So waktu dia mati tu tengok siapa mati dulu. Kalaulah pemberi tu mati dulu, okey, and penerima ni penerima mati dulu, sepatutnya dia balik kepada penerima kan, tapi penerima pun mati, dia jadi harta pusaka si mati tu. Okey, si mati tu. Dia jadi harta pusaka si mati tu. Tetapi sekiranya penerima tu mati dulu daripada penerima tu, dia mati serentak, then penerima tu dia akan jadi harta pusaka pada penerima tu pula. So dia akan tengok yang mana mati dulu. Kalau dia akan tengok siapa yang mati dulu dan dia akan jadi harta pusaka. So kalau dia tak sempat pergi balik ke penerima, dia jadi harta pusaka. Yes, dia akan jadi harta pusaka penerima. Yes. Okey. Clear. Maknanya kalau yang tak sempat tuntut tu dia balik, dia jadi harta pusaka. Yang lain tu dia akan ikut hibah kan? Yes. Alright. So, peratusan tu akan jadi harta pusaka lah. Okey, alright. Itu dia daripada Cik Yusof Okey, daripada Cik Aimi Aziz juga. Kalau nak update and tambah nama, apa prosedurnya puan? Okey. Maknanya nak update dan dia nak tambah nama. Prosedur dia macam mana? Dia nak update dan tambah nama, kita boleh muat turun borang tu atau kita boleh pergi mana-mana cawangan SMB untuk mendapatkan borang perubahan, penambahan atau pertukaran pembahagian. Cuma isi borang tu saja dan serahkan kepada pejabat SMB dan mereka akan proses permohonan penukaran atau penambahan ke apa-apalah penukaran kepada hibah asalnya boleh dibuat di cawangan ESMB. Ya. Okey. Alright. So ada lagi dua soalan Puan Nuri. Okay. Daripada Maizatul Aisyah. Pada pendapat saya penting juga hibah ni. Ramai Sangat belum ada kesedaran lagi tentang hibah ni puan. Bagaimana nak create awareness kepada yang lain? Ada yang cakap faraid lagi senang dan tak adalah berlaku ketidakpuashatian hati nanti apabila bagi persen-persen. Sebab hibah ni pelabur boleh bagi kata anak yang sayang, yang tak berapa sayang bagi sedikit. Betul kefahaman saya ni? Okay.
Sebenarnya saya sewaktu pelancaran hibah amanah ni, saya berkesempatan dengan Profesor Datuk Mahmud Zudi bercakap pasal hibah ni. Saya tertarik dengan kenyataan dia kata bahawa kita kena elakkan, kita kena merancang dan kita kena elakkan faraid. Bukan kita ketepikan. Itu ada faraid, saya bukanlah ustazah, tetapi faraid itu adalah ketetapan sekiranya kita tidak buat perancangan. Dah tak tahu apa nak buat. Kita tak tahu apa hasrat si mati itu, apa dia nak buat. Itu adalah cara yang dibenarkan, yang mengikut hukum pemberian ikut faraid. Itu kalau kita tidak buat apa-apa perancangan. Sebab itu kita ada, kalau kita tengok dari perkhidmatan pewarisan ni dalam Islam pun ada banyak cara. Dia boleh buat hibah, dia boleh buat wasiat dan sebagainya. So kalau boleh kita uruskan semasa kita hidup supaya tidak berlaku pergaduhan masa pemberian. Sebab itu kita adakan hibah amanah ni, dan dia menyenangkan, elak pergaduhan. Sama ada kita tidak boleh mempertikaikan pembahagian hibah ini, itu terpulang kepada pemberi, itu duit dia. Macam saya, kalau saya ni pemberi, duit saya nak bagi siapa? Ikut suka. Itu memang niat hasrat saya. So kita tidak boleh bertelingkah mengenai pembahagian masa hibah. Itu hak pemberi. Tak boleh petikai kan ya? Niat dia nak bagi siapa, kan? So niat dia nak bagi siapa. Kita tidak boleh kata, oh sebab itu saya nak pegang, tak boleh. Itu memang hak dia. Sebabnya bila membuat hibah amanah tu, sebelum dia datang ke pejabat SNB, pemberi tu kena mendapatkan tanda tangan penerima. So pada saya, this is my own personal ni, nak katakan itu duit harta pusaka, hibah amanah, itu duit terpijak, betul tak Aziz? Ya, betul. Kita kena menghormati, pemberian hibah itu oleh pemberi. Ya, kita ni, tapi saya tak tahulah, jarang kot mak bapak, tak tahulah kan, selalunya kalau dengan anak bagi sama rata. Padahal dengan pengalaman sendiri pun banyak berlaku ketidakpuasan hati semasa pemberian faraid. Kerana ada juga ahli-ahli keluarga yang kata, saya ingatlah mak bapak bapak hari tu ada cakap harta ni kalau bapak mati bagi sama rata. Kan Aziz kan, bagi sama rata, tapi tidak didokumen. Tetapi bila tidak didokumen, bila ikut faraid, kita kena ikut hukum faraid, di mana yang lelaki dapat 2 share, yang perempuan 1 share. Sebenarnya lelaki yang dapat 2 share tu, dia dapat 2 share tu, dia kena make sure jaga adik-adik perempuan dia, kakak dia yang perempuan. Tapi zaman sekarang wallahu alam lah kan. So saya rasa, saya syorkan, saya memang lobby, buatlah hibah ni. Dia itu ialah apa hasrat pemberi, nak bagi kat siapa, dan kita cuma bersyukur proses tu menyenangkan, mempercepatkan, dan dia dipindahkan kepada orang yang berhak menerima mengikut hasrat, mengikut kemahuan pemberi itu sendiri. Okay, alright. Tadi dia itulah, satu dia ada tanya juga tadi Puan Nuri. Bagaimana nak create awareness? Okey, saya harap para pendengar kita banyak ada sesi bersama kami ni, tolong bantu kami share dengan kawan-kawan dan saudara mara, dan pihak ASNB juga akan membuat banyak info mengenai hibah ni di portal ASNB, di Facebook ASNB. Dan juga dari masa ke masa kita akan ada buat kempen, sebagai macam sekarang kita ada buat kempen. So untuk tidak melepaskan peluang
mengenai apa-apa informasi mengenai pelaburan dan juga perkhidmatan pewarisan di SNB, saya syorkan semua para penonton sekalian like Facebook ASNB supaya mendapat maklumat terkini, like juga Facebook Sembang-Sembang ASNB. Banyak sangat informasi di dalam Facebook ni ya untuk kita update diri kita sendiri. Dia dalam Sembang SNB pun kita akan letak apa-apa promosi dan juga informasi-informasi untuk semua pelabur yang kita sayangi. Okey, Puan Nuri, ada lagi daripada Boleh. Cik Anis juga ni, Aris Makdum. Sekarang fis hibah adalah RM100. But bila kita pemberi hibah meninggal, apakah fis lain yang perlu waris bayar? Okey. Adakah waris perlu menyelesaikan kesemua fis dahulu, baru ASNB boleh mengeluarkan wang simpanan kepada waris? Okey. Untuk pengetahuan semua, sama juga dengan mana-mana tuntutan ya. Kalau kita tuntutan untuk membuat tuntutan si mati, memang ada yuran perkhidmatan dikenakan apabila membuat tuntutan ya. Dia mengikut jumlah pelaburan. So setelah ditolak yuran tuntutan, barulah jumlah yang selebihnya diagihkan kepada penerima. Seperti sekiranya kita, okey, saya boleh bagi sedikit, saya akan bagi kadar dia. Katakan pada saya ada duit berapa-berapa, 25,000 yang pertama kita cuma kenakan 1.5% yuran ke atas pelaburan ya, dan 225,000 selebihnya 1%, dan kalau ada lagi 250,000 seterusnya kita kenakan 0.5% dan lebih 500 selebihnya 0.25%, dan kalau lebih lagi kita charge cuma 0.10. Setelah tolak yuran-yuran ni, barulah jumlah yang berbaki diagihkan kepada penerima hibah. Okey, maknanya kalau kita tengoklah kat situ, walaupun dikenakan ada charge sikit kan selepas pada tu, tapi masih murah kita kalau comparekan dengan yang di luar. Betul, Puan Nuri, betul. Tapi kalau saya sebagai penerima, tak apalah, setelah tolak-tolak tu dia menyenangkan, kita akan dapat jumlah yang bersih. Daripada kita drag sampai berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, masih lagi tak selesai apa semua. Okey, Puan Nuri, last ada satu ni. Ini daripada ZB. ZB ni dia bukan soal apalah. Dia ada pendapat, dia beritahu, betul Puan, sangat setuju. Faraid adalah last option. Dia bukan kaedah penyelesaian yang pertama. Adik-beradik saya semua perempuan. Dia kata, alhamdulillah. Kesemua waris faraid sangat baik. Moga Allah murahkan rezeki dan rahmati mereka. Tidak mahu menuntut sedikit pun bahagian faraid dan harta arwah mak dan arwah abah. Dibahagikan mengikut kehendak arwah ketika hidup. Dia tulis itu tiada dokumentasi. Maknanya betul-betul ini adik-beradik, saudara mara yang jujur. Alhamdulillah, dia tak alhamdulillah. Menuntut, dia tak apa. Itu kadar yang kita takut, yang mana tak jujur ni. Kita sebenarnya cuba kita, mungkin semua orang tahu kan, semua orang tahu mengenai Kampung Baru. Kampung Baru kat Chowkit tu kan, betapa susahnya nak menyelesaikan pembahagian tanah di Kampung Baru kerana sudah berlapis-lapis, dan sampai sekarang kan ada dulu kerajaan nak membangunkan Kampung Baru, sehingga hari ini tidak boleh diselesaikan kerana berlaku bermacam-macam masalah kepada pemberian harta pusaka tu, sebab dia sangat lama dan dia telah berlapis dah 3-4 generasi, dan tidak mendapat kata sepakat untuk orang kata nak tukar nama kepada developer. Sangat susah. Alhamdulillah lah tadi yang
adik-beradik you sama sepakat kita doakan macam itu. Tetapi ramai juga yang saya pernah encounter yang kata tak, bila yang perempuan kata bapa kata bagi sama rata, saya ingat lagi sama rata. Lepas tu yang lelaki tak, itu hak saya ikut faraid, memang lelaki dapat 2%. So what happened in the end? In the end, sebabnya abang yang lelaki, adik lelaki nak 2%, yang perempuan kata dia tak setuju dengan pembahagian macam tu sebab bapa kata bagi sama rata, dia tidak mahu sign. Dia tidak mahu melengkapkan pertukaran harta pusaka dan sampai hari ini tidak selesai. Itu yang saya tahulah pengalaman sendiri. So sampai sekarang tak selesai kerana tidak ada kata sepakat. Dan pembalahan berpanjangan lagi ya. Yes. Okey, Puan So Nuri. sangat mudah ini. Alright, nampaknya Puan Nuri kita dah jawab semua soalan-soalan yang dikemukakan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan bagi respon yang bagus kepada kami berkenaan dengan topik kita hari ini. Okey, sebelum kita akhiri kita punya sesi ni Puan Nuri, sebagai penutupnya boleh Puan Nuri bagi nasihat atau kongsikan nasihat kepada peserta-peserta kita yang ada pada hari ini. Nasihat saya ialah kerana buatlah ya, jangan apa orang kata, jangan tunggu lama-lama, jangan biarkan pelaburan kita macam ni tanpa membuat perancangan ya. Buatlah hibah secepat mungkin dan ambillah peluang promosi sekarang. Yang pentingnya ialah hibah ini akan menyenangkan ya, menyenangkan waris ya, dan dia sangat mudah. Yang pentingnya ya dia menyenangkan waris. Nak lagi kita tengok waktu sekarang ni kan kita boleh meninggal dunia dengan cara mengejut ya, dengan cara mengejut, dan sekarang ni COVID tidak mengenal usia. Muda-muda pun boleh meninggal secara mengejut dalam masa beberapa hari. Ini COVID, kita tak tahulah yang lainnya, tapi dengan saya syorkan kalaulah ya anda mempunyai pelaburan di SNB, saya syorkan anda buatlah hibah ini supaya ia membantu jika berlakunya kematian mengejut dan ataupun bila-bila pun akan menyenangkan kelangsungan hidup waris yang kita tinggalkan tanpa mereka berbalah atau bergaduh ya, ataupun tidak dapat meneruskan hidup kerana wang atau harta yang ditinggalkan tidak dapat dikeluarkan atau tidak boleh digunakan ya. So ingatkan kita ada promo sekarang sebelum 31 Oktober, yuran pendaftaran hibah amanah dan juga pengisytiharan amanah dikenakan hanya RM100 sahaja. Okey, terima kasih Puan Nuri di atas nasihat kepada pelabur-pelabur ataupun ahli kita punya partisipan kita hari ini. Okey, nampaknya kita dah di penghujung program kita. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Siti Nurilah kerana bersudi berkongsi pengalaman, info-info menarik dan serta menjawab soalan-soalan daripada peserta-peserta berkenaan dengan hibah amanah dan pengisytiharan amanah. Okey, sebelum kita end of session tadi, seperti yang saya janjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okey. Di skrin sekarang tuan-tuan dan puan-puan, kita paparkan QR code untuk tuan-tuan dan puan-puan scan dan untuk dapatkan e-sijil penyertaan, dan e-sijil ni kita akan hantar kepada email yang tuan-tuan dan puan-puan daftarkan. Kita bagi sikit masa kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk scan. Kalau tak dapat scan, tuan-tuan dan puan-puan boleh type lah kepada link di bawah tu. Okey, semua dah scan dah dapat? Alright.
So kalau tak ada, saya akan teruskan kepada promo sikit. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman media sosial ASNB untuk mendapatkan tips perancangan kewangan dan maklumat siri webinar sembang-sembang ASNB pada masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti kami di FB Sembang-Sembang ASNB dan FB Amanah Saham Nasional Berhad untuk mendapatkan tips berkaitan pendidikan dan pengurusan kewangan serta pelaburan. Page ini akan mempromosikan program pendidikan pelaburan seperti Sembang-Sembang ASNB dan webinar. Okey, sekali lagi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, saya mohonlah like lah FB Amanah Saham Nasional Berhad ini, kerana sekiranya tuan-tuan dan puan-puan like FB ASNB, segala info-info yang terkini kita akan publishkan di dalam FB kita. Dan begitu juga kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok dekat YouTube program kita, nak ulang ada juga tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada YouTube dan search lah. Okey, akhir kata saya bagi pihak Amanah Saham Nasional Berhad ingin mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan yang berlaku sepanjang program kita jalankan pada hari ini. Sebelum saya sudahi dengan ini, saya ada serangkap pantun untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada durian belah, jangan makan seorang diri. Jika ada kata yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di lain sesi. Dan sekian, terima kasih. Jumpa lagi.